lagi menanti. Zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci. Dalam dunia data, pangkalan data utama melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya nyata. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan. Dunia di ujung jari, adu data terbaik untuk semua. Sarjana rancangan serta memandu arah. Akses digital kini kian mudah, komprehensif tiada tiris. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Kini padu maju bersama, masa depan cerah untuk kita, untuk negara. Padu-padu takkan pernah berhenti, takkan lelah, terpelihara tiap masa. Waktu yang berlari, tidak lagi menanti. Zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci. Dalam dunia data, pangkalan data utama melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya nyata. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung
lagi menanti. Zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci. Dalam dunia data, pangkalan data utama, melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya nyata. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan. Dunia di ujung jari, padu data terbaik untuk semua. Sarjana rancangan serta memandu arah. Akses digital kini kian mudah, komprehensif tiada tiris. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Kini padu maju bersama, masa depan cerah untuk kita, untuk negara. Padu-padu takkan pernah berhenti, takkan lelah, terpelihara tiap masa. Waktu yang berlari, tidak lagi menanti. Zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci. Dalam dunia data, pangkalan data utama, melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya nyata. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan.
lagi menanti. Zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci. Dalam dunia data, makanan data utama, melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya nyata. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua,
bersamaku bisa.
Hello, Assalamualaikum. Terima kasih rakan-rakan media yang setia menunggu. Cumanya pesanan penaja daripada rakan kita untuk FB Live petang ini. Jadi saya nak minta soalan tu kita guna mic lah kan. Barulah suara tu jelas dalam tu. On the way. Dah terlewat sangat kan. Kejap lagi sampai. Ni, Fatin. Tutup. Mesti kena kecam ni. Halo, boleh. Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berbahagia Datuk Seri Dr. Uzi, sahabat-sahabat pimpinan daripada Kementerian Ekonomi, daripada DOSM. Sekarang mampu dah tak ada, dia dah jadi Jabatan Digital Negara daripada JDN, dan rakan-rakan media sekalian. Sidang media pada hari ini untuk beri kemas kini dari segi pendaftaran, dari segi kemajuan padu, dan juga proses-proses seterusnya yang akan berlaku, di samping untuk memberi ruang kepada sidang media, kepada rakan media untuk nanyakan kalau ada perkara-perkara yang perlu terus dimaklumkan kepada orang ramai. Saya bermula dengan status pendaftaran. Sehingga hari inilah, setakat 4 petang 19 Januari 2024, setakat 4 petang, sejumlah 1,291,459 individu berdaftar, dan individu berdaftar ni maksudnya yang atas 18 tahun lah, dan mereka mewakili isi rumah. Dan kalau dikira, mengambil kira jumlah anak-anak bawah 18 tahun yang didaftarkan sekali, jumlahnya ialah sebanyak 1,638,342 orang. Dan lawyer pula call, kena saman lagi ke aku ni? Kalau kita ingat daripada pola pendaftaran itu memuncak pada hari pertama dan hari kedua dilancarkan. Kemudian ia mula menurun, dan pola menurun itu daripada 5 Januari sehinggalah ke 13 Januari. Maksudnya lepas 2 hari pertama dilancarkan, memang kita melihat pola pendaftaran itu menurun selama seminggu.
Tetapi alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua pasukan padu yang merentasi kementerian ini, terutamanya yang bergerak di bawah. Trend itu telah berjaya diubah bermula daripada minggu ini lah, 15 bermula, maksudnya 2-3 hari yang lepas. Kita mula menyaksikan pertambahan pendaftaran itu balik bermula 15 Januari 2024. Dan cabaran sekarang ini ialah untuk meningkatkan pendaftaran itu secepat mungkin, kerana walaupun ialah saya ingat dari segi jumlah pendaftaran 1.6 juta rakyat Malaysia termasuk yang bawah 18 tahun didaftarkan dalam tempoh sekitar 2 minggu. Itu adalah satu prestasi yang baik. Tetapi kita ingin memastikan bahawa sekitar 30 juta yang mengemas kini data mereka, termasuklah bila kita kata 30 juta ni, termasuklah yang kanak-kanak di bawah 18 tahun kan. Jadi kita sekarang masuk minggu ketiga Januari, dan masa itu akan terus menjadi lebih singkat. Jadi saya sedia maklum bahawa kita perlukan intervensi untuk memastikan pendaftaran ini dapat dipertingkatkan balik dan kita mengekalkan momentum peningkatan seperti yang ditunjukkan bermula 15 Januari 2024. Di pihak saya akan turun padang sendiri dan memastikan selain daripada kita bagi arahan dan kerjasama sehingga di peringkat akar umbi melibatkan lebih banyak kumpulan-kumpulan, di peringkat kerajaan persekutuan pula arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang telah disampaikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk memastikan bahawa semua penjawat awam berusaha untuk mendaftarkan secepat mungkin. Kemudian di peringkat negeri-negeri juga, insya-Allah saya akan cuba dalam tempoh sebulan ini untuk buat seberapa banyak kunjungan hormat secepat mungkin kepada menteri-menteri besar, kepada pimpinan-pimpinan di peringkat negeri, untuk memastikan kerajaan negeri juga turut terbabit. Kerana kita melihat, saya boleh kongsi dengan rakan media, bila dilihat pecahan pendaftaran setakat 4 petang hari ini, yang tertinggi dari segi peratusan pendaftarannya mengikut jumlah penduduk, yang tertinggi adalah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya 9.8%, maksudnya dia. Tapi yang saya ingat tak sangka yang kedua tertinggi adalah Sarawak. Sedangkan bila kita setiap kali kita merancang sesuatu yang melibatkan pendaftaran, kebimbangannya selalunya Sabah dan Sarawak lah, kerana mereka ada cabaran dari segi geografi, dia lagi jauh, ketersambungan itu lebih rendah berbanding dengan negeri-negeri lain. Tetapi Putrajaya aside, kerana Putrajaya ni ialah penjawat awam, dia lebih sedikit, itu pun kita tolak. Sebenarnya if you take that into account, negeri yang paling tinggi pendaftarannya adalah Sarawak, yang sepatutnya lebih mencabar berbanding negeri-negeri lain lah. Dan Sarawak mencatatkan pendaftaran 7.8% berbanding dengan jumlah penduduk, diikuti oleh Perlis, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Labuan, Terengganu, Sabah, Selangor, Perak dan Melaka. Ini semua negeri yang di atas 6%. Negeri-negeri seterusnya iaitu Pahang, Kuala Lumpur, Kelantan, Pulau Pinang, Kedah dan Johor berada di bawah 5%. Jadi saya akan dalam tempoh secepat mungkin saya akan
berhubung dengan menteri-menteri besar, kerana pengalaman yang kita dapat lihat di Sarawak, pandangan kami satu faktor besar yang menyumbang kepada kejayaan Sarawak itu walaupun dia lebih mencabar ialah kerana ia digerakkan bersama oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri Sarawak memang ada gerak kerja khusus yang melibatkan jentera kerajaan negeri untuk memastikan pendaftaran padu ini digerakkan sebanyak yang mungkin. Jadi kita nak pastikan juga keadaan yang sama berlaku juga di negeri-negeri lain dan kerajaan-kerajaan negeri yang lain. Ya. Sebabnya ialah kerana kertas jemaah menteri untuk mendapat kelulusan kaedah dan juga jumlah bantuan subsidi bersasar akan dibawa minggu ini. Hari ni hari apa? Hari Jumaat. Minggu depan lah. Sorry. Saya minggu pun dah bertukar. Maksudnya kita dah hantar kepada jemaah menteri hari ini dan akan diputuskan minggu depan lah. Selepas keputusan dibuat mengenai kaedah, bila saya kata kaedah tu termasuklah kumpulan mana, berapa, siapa yang akan dapat dan sebagainya, itu membolehkan kerajaan mengumumkan bentuk-bentuk bantuan subsidi tersasar selepas minggu depan. Jadi terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila masa yang sesuai yang akan dibuat pengumuman itu, kerana kita pun tak nak buat pengumuman mengejut orang tak tahu. Jadi proses itu akan hampir selesai dari segi buat keputusan minggu depan, dan bila keputusan itu telah diputuskan jemaah menteri, pengumuman boleh dibuat. Dan kami menjangkakan selepas pengumuman itu dibuat, maka orang akan berlumba-lumba dan berebut untuk mendaftar. Jadi bagi mereka yang sekarang ini ada kelapangan, lebih baik mendaftar secepat mungkin, kerana kita menjangkakan pola pendaftaran itu akan meningkat, dan dia akan meningkat mendadak selepas pengumuman kerajaan mengenai mekanisme subsidi bersasar dapat diperincikan kepada orang ramai. Jadi akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada rakan media yang saya perhati sebenarnya, dan kami track setiap laporan, setiap berita, dan saya juga merasakan bahawa jumlah pendaftaran yang kita capai setakat hari ini tidak mungkin berlaku tanpa bantuan daripada pihak media yang secara berterusan menyokong dan menyebarkan maklumat. Dan saya perhatikan rakan media juga turun sampai ke bawah bersama-sama dengan pasukan padu di bawah untuk menyebarkan berita ini, dan saya harap sokongan dan juga bantuan itu terus diberikan, kerana kita ada tugas yang berat untuk memastikan seberapa ramai rakyat kita berada dalam pangkalan data utama ini yang akan menjadi a single source of reference, single source of truth kepada kerajaan. Jadi maksudnya lagi cepat, lagi ramai, lagi lengkap yang mendaftar di dalam padu, itu akan membolehkan kerajaan mengurangkan risiko keciciran kepada seberapa ramai. Dan I think if you think about it, no matter how painful this process is, and despite all the noise, and the noise will be there lah, the whole inspiration is that the government can bring assistance and match government programs to every household. Kerana satu perkara yang kita ingin atasi berbanding dengan yang lepas ialah kumpulan sasar itu dia tak tahu dia layak untuk mendapat bantuan. Jadi sekali-sekala kita baca dalam media, dalam akhbar, ada keluarga yang duduk di hujung kampung, rumah kecil tapi sangat daif, dan dia masuk media. Dan I think anyone who cares will always ask the question, how can we miss this? Because if we had known, bukan saja kerajaan lah,
I think the local community would have wanted to help as well, kan? But as our society grows, we will always have this problem. It's impossible dengan tenaga kerja yang ada untuk kita tahu setiap satu isi rumah, kecualilah kita menumpukan usaha untuk membina satu pangkalan data sebegini with as much detail insight about a single household. So it might sound corny to media friends, but I think it's a national duty to try to get as many as possible. The government departments and penjawat awam will have to play our roles, but we won't be able to rev up the registration and adoption unless we get everyone's on board. Jadi untuk minggu seterusnya, Kementerian Ekonomi, DOSM, Jabatan Digital Negara dan semua jabatan-jabatan lain yang terbabit, kita akan turun padang dan ketuk pintu bermula dengan kerajaan negeri, but we also hopefully we will also get as much coverage as possible, terutamanya ke arah pengumuman kerajaan mengenai bentuk-bentuk bantuan subsidi bersasar, siapa yang akan dapat, berapa dan sebagainya. Soalan? Dia tak wajib kan, tapi saya ingat satu dimensi yang this is my sales pitch to penjawat awam kan. Dan yang saya ingat menjadi latar belakang jugalah kepada usaha kepimpinan kerajaan untuk mendapatkan seberapa ramai penjawat awam. Penjawat awam sebelum ini sebahagian besarnya mengalami risiko tercicir daripada program kerajaan. Kerana bila dilihat semata-mata kepada tangga gaji tanpa mengambil kira isi rumah, lokasi dan sebagainya, memang terutamanya kalau yang PTD lah ataupun yang muda umur 30 lebih tu, dia dah ke atas, dia memang akan melepasi B40. Sedangkan mereka contohnya yang berada di Putrajaya, yang berada di Selangor, yang berada di bandar-bandar besar, kos sara hidup dia tinggi. Dan mereka memang cikgu-cikgu contohnya terkeluar daripada senarai penerima walaupun mereka layak. Jadi untuk penjawat awam, I can say this because we roughly know what is the mechanism, apa kumpulan sasar dia kan. Bila kita beralih daripada kayu ukur pendapatan kasar semata-mata kepada pendapatan boleh belanja, mengambil kira juga tanggungan, mengambil kira kos sara hidup mengikut lokasi dan sebagainya, saya menjangkakan ada penjawat-penjawat awam yang sebelum ini tidak layak, mereka sekarang layak. Jadi ini kali pertama yang kita cuba merangkumkan seberapa ramai, termasuklah penjawat awam juga, supaya program bantuan kerajaan itu dilihat lebih terangkum dan lebih inklusif. Jadi walaupun seperti juga rakyat biasa, sebab data tu kita dah ada, data gaji dia berapa dan sebagainya, kita nak pastikan kalau ada maklumat yang belum kita dapat, itu juga boleh diambil kira. I think it is in the best interest of penjawat awam juga untuk mendaftar. Dan kenapa kita ingin percepatkan dengan penjawat awam juga ialah kerana kita sedia maklum tabiat masyarakat kita ni, kalau dia akan tunggu sampai last minute. Jadi ialah kita nak pastikan yang last minute itu kita tumpukan usaha kita dan sumber kita kepada kumpulan-kumpulan yang perlu lebih banyak bantuan, sama ada dari segi kecelikan digital dia,
sama ada dia lagi jauh. Jadi so that all our resources in terms of helpline, in terms of even our bandwidth is allocated to those group. Jadi yang mana yang berada dalam kawalan dan juga pengaruh kerajaan bermula dengan penjawat awam, is better to clear this group secepat mungkin dahulu. Kalau dia datang sekaligus nanti in the last 2 or 3 weeks, then it will impact, you know, our ability to focus on those groups that I think require most attention and assistance to bring them into padu. Kalau kita lihat kepada trend pendaftaran, dia mula naik itu bermula 15 Januari itu kerana pertambahan pendaftaran fizikal di kaunter dan juga di ialah maksudnya yang datang ke kaunter-kaunter lah. Dan maknanya walaupun mungkin dia mengambil sedikit masa untuk mereka ini datang, dan terutamanya macam Kelantan pun kita lihat pattern itu, ada setengah negeri dia sebenarnya lebih suka untuk hadir sendiri. Ruang itu sebenarnya sedia ada. Dia ada di PADI, dia ada di pejabat-pejabat DOSM, di tempat lain. Sebab itu sekarang ini kita kena tambah lagi dengan bantuan juga daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Contohnya kerajaan negeri, contohnya pusat-pusat khidmat wakil rakyat, ya. Kalaupun sebab pendaftaran itu perlu dibuat sendiri oleh individu itu, tapi bila ada kaunter dan make walk in, dia boleh mengurangkan jurang takut dia untuk daftar tu, sebab dia nak kena tanya orang. Dia lebih selesa ada orang ajar dia kan. Dan yang itu akan kita pertingkatkan dari segi akses dan juga dari segi berapa banyak kan daripada perancangan yang sedia ada. Untuk kawasan-kawasan luar bandar kita ada flying squad kan, dan dengan kerjasama dengan Miasat dan juga I think we also have Starlink untuk kita fokus kepada tempat-tempat yang perlu kita ketuk pintu, bawa internet access. Sebab itu yang saya sebut tadi, much of our limited resources di peringkat kerajaan daripada tim padu ini, kita kena tumpukan kepada kumpulan ini. Jadi sebab itu yang lain itu seberapa banyak yang boleh, if you can register as early as possible, then better register early as possible. Sebab dia ada trend dia setakat ini. Contohnya, the first 1 week tu, pendaftaran tinggi kan, tapi dia banyak kena access our helpline. Sebab dia nak tanya maklumat, saya nak isi begini, kemudian dia tersalah isi lah. Contohnya, bila dia tersalah isi, dia nak suruh buka balik. Dia nak suruh buka balik tu dia kena melalui helpline supaya our team boleh check balik kan. Jadi kumpulan yang celik digital ini, walaupun pendaftaran dia tu lebih mudah kerana dia buat sendiri, tapi dia juga akan ada follow up questions yang lebih tinggi kadang-kadang daripada yang lain. And while it dan itu akan mengambil dari segi resource kita untuk helpline dan sebagainya lah kan. So the sooner they do it, the sooner dia masuk queue untuk dijawab dan untuk diselesaikan, dan itu akan membolehkan beban kepada perancangan resource kita itu tidak ditinggalkan sampai last month. Because if you think about it, kalau last month tiap-tiap hari ada inquiry 200,000, mati kita orang. Kita call center kita, all our helpline yang nak membantu seorang-seorang ni, we have to manage and spread the load throughout. And those selalunya itu dia melibatkan orang yang celik IT. So the sooner we spread the load earlier, the better, because then we can allocate whatever resources yang kita ada ni untuk fokus to those groups yang memang we know we have to help. We have to go to them
we have to sometimes do the registration for them. Sebab tu kena tunggu jemaah menteri. Maksudnya adakah petrol ke ataupun gula ke ataupun semua subsidi yang ada kat dalam negara? Yang itu kita tunggu jemaah menteri. Jadi cuma yang penting ialah maksudnya kalau selama ini orang tanya buat apa nak daftar padu, apa yang saya akan dapat, what's in it for me. Dan saya fahamlah selagi pengumuman mengenai kaedah subsidi bersasar dan juga bentuk-bentuk bantuan bersasar itu tidak diumumkan, there will always be this question, what's in it for me, kan? Jadi once I think keputusan itu telah dibuat dan we leave it to PM when he is going to announce it, kan? Then I think once the announcement is made, then you will see a sudden surge lah, kan, orang tahu, and I think it's quite lucrative lah. Saya ingat dia maksudnya berbaloi lah kepada rakyat kita, dan we are trying our best to make sure supaya penyasaran semula subsidi itu betul-betul bersasar dan berbaloi kepada kumpulan-kumpulan yang layak menerima. Jadi yang itu kena tanya PM nanti, dan saya tak boleh nak sebut selagi ia tidak diluluskan dan diputuskan di Jemaah Menteri minggu depan. Ya. Ya. Kertas itu akan dibincangkan hari Rabu minggu depan. Sebab media daripada tahun lepas tanya bila nak buat penyasaran subsidi, macam mana semua gini-gini. It's a long process that we have undertaken. Dia melibatkan data exercise yang kita buat melalui padu. We have to put all the components in place, and now I think by and large all the components are in place. Sebab itulah keputusan mengenai kaedah dan kumpulan sasar dan jumlah bantuan itu boleh dipertimbangkan oleh Jemaah Menteri, dan selepas itu saya ingat selepas hari Rabu terpulang kepada Perdana Menteri bila dia akan buat pengumuman itu. Cuma kesannya kepada padu, once the announcement is made, you will see a spike of registration. Jadi kepada mereka yang belum, lebih baik daftar dahulu before the spike comes in. No, I can't, because I think it's not proper. It has to go through the cabinet. I wouldn't share with you the fact that it's going to be decided next week unless I think it will sail through. We have gone through the process to harmonize for the last 6 months. So there is a consensus about the mechanism, kumpulan sasar, how much, how we're going to do it, and I think cabinet will be able to decide together next week. But I don't think it's proper for me to give the details, and if anything, I think the decision to announce it should go back to PM. Any last question? Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf dia lambat. Takut nak masuk tadi, takut kena baling. But yeah, I think I took a bit more time tadi because we have deployed all the teams for padu dekat bangunan yang satu lagi itu. So we have people about 100 people working around the clock, yang menjawab soalan on the call center, people who are working on the algorithms. So I can say that the progress is good. We are on track. Jadi we will stay on track regardless of whatever the noise out there, because this has to be done and we have to stick to the timeline. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi.